Ayat yang ke-11. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawm. Okay, kalau nak waqaf situ, kita waqaf dengan hukum mad lin. Mad lin ni panjang dia 24 ataupun 6 harkat. Jadi kita ambil 6. Walaqahum, terus sambung. Walaqahum nadratan. Nad tu jangan bagi bunyi qalqalah. Situ dia bukan qalqalah. Nadratan, nadra, macam tu. Nadratan wa surura. Dengung idgham ma'al gunnah dan juga waqaf dengan mad iwad. Okey, itu sebuah ringkaslah berkaitan dengan tajwid. Baik, apa maksud ayat ini? Fawaqahumullahu syarra zalikal yaum. Fawaqahumullah, dengan sebab mereka menjaga diri dari kesalahan. Dengan sebab mereka ni taat kepada perintah Allah, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya. Jadi oleh sebab hamba Allah ini, mereka jaga diri mereka, tak buat jahat, mereka buat amal ibadah, maka Allah berikan kepada mereka dengan nikmat. Jadi, dan mereka juga diselamatkan daripada azab api neraka. Jadi ayat itu disebutkan fawaqahumullahu syarra zalikal yaum. Dengan sebab mereka menjaga diri dari kesalahan, maka Allah syarra, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya. Okey, al-yaum tu maksudnya hari pembalasan tu lah. Zalikal yaum. Walaqahum, serta memberikan kepada mereka. Walaqahum ni maksudnya serta memberikan kepada mereka. Hum tu mereka. Nadratan. Nadratan ni artinya keindahan yang berseri-seri. Wasurura, dan perasaan ria gembira di hati mereka. Jadi Allah berikan kepada mereka kegembiraan, iaitu keindahan yang berseri-seri pada wajah mereka, dan wasurura, dan perasaan sonok ataupun perasaan gembira. Okey, jadi itu ayat sebelah ni menerangkan tentang oleh sebab hamba-hamba Allah ini menjaga diri mereka, tak buat salah, maka pada hari akhirat nanti Allah pelihara mereka daripada terkena azab api neraka, dan Allah berikan kepada mereka kegembiraan ataupun muka-muka mereka bercahaya, wasurura, dan perasaan gembira di hati mereka. Itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12 iaitu وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Baik, dalam ayat 11 ini kita lihat ada hukum mimati tu. Mimati bertemu ba, dia jadi ikhfa syafawi. Sabaru jannatau, itu pun masih lagi idgham ma'al gunnah. Harira, waqaf dengan mad iwad. Baik, di sini maksud dia ayat ni ada naik dalam syafawi baru-baru ni. Okay, alhamdulillah ramai yang boleh jawab. Cuma di hujung tu saja yang tak tahu makna dia. Okay, apa maksud dia? Kalau naik lagi lah ayat ni, wajazahum, dan mereka diberikan ganjaran. Jaza tu ingat lah, jaza tu maksudnya pemberian ataupun macam balasan. Kalau hum, mereka, maksudnya di sini mereka diberikan balasan bima sabaru, dengan sebab mereka bersabar.
Jadi masih lagi cerita tentang ibadullah tadi ni. Mereka bersabar di dunia ni, mereka bersabar, mereka taat kepada perintah Allah, mereka bersabar, maka di akhirat nanti Allah berikan kepada mereka jannatan. Jannatan ni apa dia? Jannatan ni syurga, wa harira, dan persalinan pakaian daripada sutra. Jadi ingatlah, wa harira tu maksudnya sutra. Okay, persalinan pakaian daripada sutra. Baik. Jadi Ustaz Asrar, ayat ni mudah saja. Cuma yang banyak yang tak boleh jawab di hujung tu. Wa harira tu banyak yang tersangkut. Jadi ingatlah, wa harira ni maksudnya pakaian daripada sutra. Baik, yang ke-13, muttaki'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Seulang. muttaki'ina fiha 'alal araik لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Okey, dalam ayat ni kamu boleh waqaf ikut seperti mana Ustaz baca tadi, dan sambung pun ikut seperti mana yang Ustaz dah tunjuk. Okay, dalam ayat ni kita lihat pada araik. Ara tu dia jadi mad wajib muttasil. Okey, panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Yang lain tu sama Syamsan, Syamsau, kita dah jumpa dah sebelum ni. Zam, mim yang sukun di atasnya kita dah tahu dah. Zamharira, waqaf dengan mad iwad. Okay, apa maksud dia? Muttaki'ina fiha 'alal araik. Muttaki'in ni maksudnya mereka berehat. Okay, mereka berehat. Muttaki'ina fiha, mereka berehat di dalam syurga. Okey, fiha tu syurga. Jadi mereka duduk berehat. Ibadullah tadi ni, mereka duduk berehat di dalam syurga, alal araik, dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Jadi orang ataupun ibadullah ni Allah berikan kepada mereka syurga, dan mereka berehat dalam syurga, okay, di atas pelamin-pelamin yang dihias cantik. La yarawna fiha, mereka tidak nampak di situ. La yaraw ni maksudnya mereka tak nampak. Fiha, fiha tu maksudnya di dalam syurga. Fiha tu, fiha padanya tu, nya tu kembali dalam syurga tu lah. Mereka tak dapat melihat dalam syurga itu syamsan, di situ adanya matahari. Maksudnya tidak ada matahari. Mereka tak nampak matahari. Wala zamharira, dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Jadi dalam syurga tu tak terlampau panas dan tak terlampau sejuk. Jadi dia punya keadaannya tu sedap ya. Kita kata tak panas, tak sejuk. Cuaca dia sederhana. Okey, jadi itu dalam keadaan dalam syurga nanti. Bagi orang yang beribadah, bagi orang yang ibadullah ni, mereka dapat syurga, mereka duduk dalam syurga di atas pelamin-pelamin yang cantik, dan dalam keadaan dalam syurga tu tak terlampau panas dan tak terlampau sejuk. Okey, syamsan tu maksudnya mereka tak nampak matahari, tak ada matahari. Wala zamharira, dan juga tidak merasai suasana yang sejuk, yang terlampau sejuk. Jadi okey, jadi faham dah ayat yang ke-12 ni. Muttaki'ina fiha 'alal araik. Muttaki' itu maksudnya mereka berehat fiha, di dalam syurga, 'alal araik, pada pelamin-pelamin yang dihias. Okey, Ustaz harap kamu boleh faham lah apa yang Ustaz jelaskan ini. Jadi nanti kamu boleh buat ayat sendiri yang mudah kamu nak hafal. Okey, yang ke-14. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Baik, dalam ayat ni kita teruskan kepada makna ayat lah. Okay, pada makna ayat, kalau kamu tengok ayat-ayat 14, ayat 13, dia menceritakan keadaan dalam syurga dah. Okay, sebelum tu dia cerita tentang sifat-sifat ibadullah. Mai ayat 13, ayat 14 ni, dia menceritakan suasana yang ada di dalam syurga. Okay, yang ke-14 ni, Allah ceritakan dalam syurga apa yang ibadullah tu dapat. Okay, apa dia? Wadaniyatan alaihim, sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Okay, sedangkan naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka. Itu nikmat dalam syurga tu. Maksudnya pohon-pohon pokok dalam syurga tu kita boleh ambil dengan tangan kita ya. Maksudnya dekat sangat. Okay, kita nak buah apa, Allah akan datangkan buah itu. Okay, kita teringat nak makan apa, akan datang makanan tersebut. Jadi di sini diceritakan tentang naungan pohon-pohon syurga itu sangat dekat kepada mereka. Wazullilat qutufuha tazlila, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Wazullilat, dan buah-buahan yang ada pada pohon-pohon syurga tadi ni, Allah mudahkan ahli-ahli syurga itu memetiknya. Jadi sambil-sambil mereka duduk berehat dalam syurga tu, duduk di atas pelamin, dilayan oleh bidadari, maka mereka nak makan buah-buahan, mereka suar tangan tu dan ambil begitu saja. Maksudnya sampai tangan mereka tu untuk ambil buah-buahan tu, petik terus di pohon-pohon syurga. Okay, itu nikmat syurga yang Allah berikan kepada ibadullah. Jadi kita doakanlah semoga kita termasuk dalam golongan ibadullah ini. Baik, itu berkaitan dengan keadaan suasana yang ada di dalam syurga. Okay, yang ayat 13 tadi diceritakan tentang yang mana ibadullah tu duduk di atas pelamin. Kemudian dalam syurga tu tak ada matahari, tak terasa panas dan tak terlampau sejuk. Itu keadaan dia. Yang ke-14 ni pula diceritakan tentang keadaan pohon-pohon dalam syurga, yang mana Allah memudahkan ahli-ahli syurga untuk memetiknya dengan tangan sendiri. Okey. Baik, itu yang ke-14. Yang ke-15, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Ulang. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Okay, dalam ayat ini kita lihat pada qawarira tu. Di hujung tu kamu perhatikan dia ada alif, di atasnya ada bulat. Bulat di sini bulat yang besar. Apa maksud dia ataupun fungsi bulat tersebut? Okey, fungsi bulat ini sekiranya kita waqaf, maka kita waqaf dengan kadar 2 harakat. Kanat qawarira, 2 harakat. Kalau kita sambung, kanat qawarira qawarira min. Kalau sambung, ra di sini dipendekkan. Jadi faham dah fungsi dia dah. Fungsi bulat tu kalau kita waqaf 2 harakat. Qawarira. Tapi kalau sambung kita baca pendek. Qawarira min. Qawarira qawarira min. Macam tu. Okey, itu yang Ustaz perlu dijelaskan.
Okey, apa maksud ayat yang ke-15? Okey, ayat yang ke-15 ni masih lagi menceritakan tentang keadaan di dalam syurga. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Okey, wa yutafu ni maksudnya, dan selain itu, okey, tadi dah cerita dah yang mana daripada dapat petik buah-buahan daripada pohon-pohon syurga apa semua. Lain daripada itu, dalam syurga tu, wa yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka, tawaf wa yuta tu maksudnya diedarkan, alaihim kepada ahli-ahli syurga tu. Siapa yang edar tu? Pelayan-pelayan dalam syurga tu, yang dipanggilnya bidadari ataupun bidadara. Okay, bi'aniyatin min fiddah, iaitu bijana-bijana dari perak. Bekas-bekas makanan, bekas-bekas minuman tu dibuat daripada perak. Min fiddah. Fiddah ni ingatlah, fiddah ni maksudnya perak. Perak, okey. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira, dan piala-piala minuman ataupun gelas-gelas minuman yang keadaannya laksana kaca, nampak jelas isinya. Yang mana bijana-bijana tu ataupun gelas-gelas minuman tu, dia punya sifat dia boleh nampak air dalam bekas tu, dalam piala tu. Okey, nampak dia macam kaca, bekas-bekas minuman tu. Okey, bijana dia dibuat daripada perak, dan bekas-bekas minuman tu nampak bersinar, nampak macam kaca. Qawarira tu dia seakan-akan macam kaca. Macam tu lah maksud dia. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah, situ, dan diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayan bijana dari perak, ataupun bekas-bekas makanan tu dari perak. Wa akwabin, dan piala-piala minuman, kanat qawarira, yang keadaannya laksana kaca. Nampak bekas minuman tu macam kaca. Itu itu keadaannya, yang mana menerangkan tentang sifat-sifat bekas-bekas yang ada di dalam syurga. Ada yang dibuat daripada perak, dan ada juga gelas-gelas tu nampak macam kaca. Nanti ayat seterusnya nanti akan diceritakan sifat gelas tersebut. Okey, sampai ayat 15.